Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita bersama dengan Cikgu Syahril ya. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita khususnya untuk anak-anak murid cikgu dari SMK Bandar Tasik Selatan, kelas 2 Amal dan 2 Arif. Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar satu topik baru, kemahiran 1.0, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, seperti biasa, cikgu yang akan bercakap terlebih dahulu, kemudian selepas habis cikgu bercakap, giliran kamu pula anak-anak murid cikgu ya. Okey, baiklah, standard kandungan SK 1.6 iaitu menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi. Standard pembelajaran SP 1.6.1 iaitu menyampaikan isi dan fakta tentang sesuatu perkara dengan betul dan jelas menggunakan ayat yang gramatis. Okey, ini yang paling penting, iaitu objektif pembelajaran pada akhir PDPR pada hari ini. Murid-murid yang bersama dengan cikgu, kamu mestilah dapat dua perkara ni, barulah objektif pembelajaran hari ni tercapai. Kalau kamu tak dapat dua perkara ni, maknanya tidak tercapailah. Sekurang-kurangnya cikgu harap satu pun tak apalah, tapi lagi bagus kamu dapat kedua-duanya sekali. Yang pertama, kamu dapat menjelaskan kepentingan program penanaman pokok bakau. Menjelaskan ya, bukan menyatakan. Kamu mesti menjelaskan. Bila menjelaskan, ada huraian yang panjang lah beserta dengan contoh dan buktinya sekali. Kemudian yang kedua, murid-murid dapat menerangkan kamu dapat menerangkan proses penanaman pokok bakau. Bila dia sebut proses, ada daripada awal hingga akhir. Nanti cikgu akan bagi penerangan beserta dengan contoh-contoh gambar. Nanti kamu tengok, cikgu kongsikan, kemudian kamu akan menerangkan pada akhir PDPR kita pada hari ini. Okey, kita teruskan Okey, untuk pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita rujuk buku teks Buku teks adalah rujukan utama kita. Pada hari ini kita telah mencapai tema 16 iaitu tajuk tema 16 adalah pelestarian alam. Yang mana melestarikan alam, supaya alam kita, negara kita, dunia kita tidak tercemar. Okey, ada satu pantun kat situ. Waktu malam bulan mengambang, bintang memagar, terangnya suasana. Hijau alam, ekologi seimbang, flora membuga, girangnya fauna. Pantun ni kat bawah, baris pertama kedua ni adalah pembayang. Kemudian yang baris ketiga dan empat adalah maksud. Dia kata apabila hijau alam, ekonomi seimbang. Bila hijaunya alam, kalau tengok gambar ni, gambar KLCC, menara-menara ni, bila hijaunya alam, ekologi akan seimbang. Ekologi ni kehidupan lah, kehidupan sesuatu tempat tu. Kemudian flora membuga, giranya fauna. Bila flora membuga, membuga maksud dia lebih kepada sehat lah. Flora ni maknanya dia semakin membesar, semakin hidup subur. Giranya fauna. Flora merujuk kepada bunga, manakala fauna merujuk kepada kehidupan haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, muka surat 194. Dia ada bagi bahan dia ada bagi bahan grafik gambar. Ada gambar 1 hingga 6 kat situ. Gambar 1 hingga gambar 6. Boleh tengok. Okey, tajuk kecil iaitu unit 31, dunia hanya pinjaman. Dunia kita ni hanyalah pinjaman, bukan kita yang miliki. Walaupun kita mempunyai kemewahan, kekayaan, harta dunia, itu hanyalah sementara. Dunia kita, seperti kita tahu, dunia kita ni hanyalah
pinjaman sahaja dan kita akan meninggal lepas ni, meninggalkan dunia. Okey. Unit 31, dunia hanya pinjaman. Okey, tajuk kecil untuk kemahiran mendengar dan bertutur adalah sepetang di Kuala Sepetang. Sepetang maknanya waktu petang lah. Pukul 2 hingga pukul 6 lebih kurang macam tu di Kuala Sepetang. Kat mana Kuala Sepetang ni? Siapa tahu? Kena ambil tahu Kuala Sepetang kat mana? Dekat negara kita lah. Nanti kamu cari kat mana Kuala Sepetang, negeri mana, daerah mana, dan siapa kat sini yang pernah pergi Kuala Sepetang. Jadi gambar-gambar ni merujuk kepada kawasan yang terdapat di Kuala Sepetang. Kita tengok program penanaman pokok bakau. Okey, program. Dia ada bagi gambar ni merujuk kepada program lah. Gambar 1, ada orang sedang buat apa? Dia sedang menanam pokok bakau, menanam benih lah. Benih pokok bakau yang kecil ditanam dalam polybag tanam dalam polybag. Kemudian bila gambar kedua akan jadi anak pokok tu jadi besar dan hidup. Kemudian bila dah capai usia macam ni, dalam gambar dia boleh buat gotong royong untuk menanam semula pokok bakau. Tengok gambar yang keempat macam mana cara nak tanam. Dan gambar yang kelima, pokok bakau yang telah membesar dengan baik. Nombor 6, kita tengok hasilnya macam mana. Bila kita buat satu program secara bersungguh-sungguh, kita tengok hasilnya macam mana. Okey, jadi banyaklah kebaikan-kebaikan daripada pokok bakau ni. Okey, jadi banyak kebaikan-kebaikan dia. Apa kebaikan dia? Kita akan pergi kepada bahan yang seterusnya. Bahan yang seterusnya. Okey, ni adalah bahan rujukan Bahan rujukan kalau tengok dalam buku teks muka surat 194 ada bahagian imbas saya QR code tu. Kamu boleh scan, boleh dapatkan bahan ni, download untuk jadikan bahan rujukan atau bacaan kamu. Cikgu akan terangkanlah secara ringkas lah berkaitan dengan penanaman bakau di Kuala Sepetang. Kita tengok kepentingan dia. Apakah kepentingan penanaman bakau? Bakau-bakau ni pokok bakau lah. Kita tengok dalam gambar tadi. Siapa yang tak kenal lagi pokok bakau, itulah pokok bakau. Kemudian apa dia kepentingan dia? Hutan paya bakau, hutan paya laut maaf silap Hutan paya laut merupakan ekosistem unik yang menjadi habitat penting kepada pelbagai flora dan fauna termasuk hidupan marin. Boleh faham ia juga berperanan penting sebagai benteng. Cikgu akan gariskan perkataan-perkataan yang penting supaya kamu dapat memberi fokus. Cikgu highlight Okey, sebagai benteng, berperanan penting sebagai benteng untuk memecah dan menahan pukulan ombak yang kuat dari laut. Hutan ini juga berupaya mengawal dan melindungi kualiti air. Mengawal dan melindungi kualiti air di kawasan yang terlibat dengan pasang surut. Okey, itu kepentingan dia. Kita tengok dalam bentuk pecahan pula. Penanaman bakau di kawasan hutan paya bakau adalah amat penting bagi tujuan. Okey, ni adalah tujuan kenapa kita menanam pokok bakau ni di kawasan hutan paya. Hutan paya ni kawasan yang berlumpur. Yang pertama sekali adalah untuk memelihara kawasan hutan paya laut sebagai lindungan semula jadi bagi mengurangkan kemusnahan akibat kejadian alam dan hakisan tanah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, memelihara kawasan semula jadi hutan paya laut yang menjadi habitat kepada pelbagai hidupan flora fauna. Habitat ni kehidupan dekat sana. Ada kehidupan flora fauna. Flora ni merujuk kepada tumbuh-tumbuhan, pokok bunga, pokok kayu. Fauna merujuk kepada haiwan.
haiwan, haiwan darat, haiwan laut ada kat situ. Haiwan hidup di air, ikan, ketam. Manakala yang darat ada monyet, ada burung. Itu adalah fauna. Yang ketiga, kita boleh tengok yang ketiga, iaitu meningkatkan kualiti alam sekitar dan nilai estetika serta untuk tujuan pembelajaran. Bila adanya paya bakau ini, jadi dapat meningkatkan kualiti alam sekitar. Alam sekitar tu dapat ditingkatkan lah, dan secara tidak langsung dapat menilai estetika serta untuk bagi tujuan pembelajaran. Ada untuk lawatan, pelajar-pelajar daripada pihak sekolah boleh buat adakan lawatan untuk tambah ilmu berkaitan dengan penanaman paya bakau ni, pokok bakau. Okey, itu tujuan dia. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, pokok bakau kita pergi secara ringkas sahaja. Nanti kamu boleh baca sebab ini banyak banyak, ada banyak ni, panjang. Tengok secara ringkas. Okey, pokok bakau. Pokok bakau tumbuh di kawasan pantai yang terlindung daripada tiupan angin kencang dan hidup subur di kawasan berlumpur. Pokok bakau ni di kawasan pantai yang terlindung daripada tiupan angin kencang. Dan dia subur. Dia subur di kawasan berlumpur. Nak tanam pokok bakau ni kawasan berlumpur yang sentiasa ada air. Bukan kawasan kering, bukan kawasan padi, sawah, bukan Dia kawasan berlumpur. Berlumpur maksudnya tanah tu lembut, ada air. Kemudian pokok-pokok yang tumbuh di hutan paya laut di Malaysia ni, di Malaysia terdiri daripada pelbagai jenis spesies. Ni antara spesies-spesies yang terdapat di hutan paya laut. Hutan paya laut atau hutan paya bakau adalah api-api, pokok bakau, perepat, berus. Okey, ni antara pokok-pokok yang terdapat di kawasan hutan paya laut di negara kita. 4 jenis yang utama, ada banyak lagi lah. Ni yang utama lah. Okey, seterusnya kita tengok kepada keunikan dia. Pokok bakau ni adalah sejenis tumbuhan yang unik dengan ciri-ciri istimewa yang berfungsi untuk menyesuaikan kepada persekitaran di kawasan paya laut. Pokok bakau mempunyai sistem akar pernafasan atau akar ceracak ataupun nama saintifik dia Rheniomatophore, yang berfungsi bagi menyerap oksigen yang diperlukan terus dari udara. Penting dia terus menyerap oksigen yang diperlukan dari udara. Selain itu, pokok bakau juga menggunakan akar jangkang serta batang berbanis sebagai penyokong. Jadi ciri-ciri akar ini membantu pokok bakau untuk hidup di kawasan tanah berlumpur dan tidak stabil. Kawasan yang tidak stabil, jadi dia boleh hidup lah. Itu ada keunikan, dia tak sama macam pokok lain. Kita tengok, ni akar jangkang. Ni contoh akar jangkang. Ni akar jangkang. Kita tengok akar dia macam mana. Jarang kita tengok kalau pokok kat tanah jarang jumpa dia berada di kawasan paya. Ni akar banis. Ni akar banis. Ni kita selalu jumpa Okey, ni akar ceracak akar ceracak. Okey, kemudian ni akar lutut. Akar lutut. Ni akar ni sebenarnya. Okey, seterusnya kaedah penanaman pokok bakau. Okey, macam mana cara nak tanam Okey, ingat hasil pembelajaran kita, objektif pembelajaran kamu mesti menerangkan proses penanaman pokok bakau. Sila beri perhatian. Di akhir nanti kamu kena buat rakaman suara dan hantar kepada cikgu untuk menerangkan proses penanaman pokok bakau ni. Okey, kita tengok cara penanam pokok bakau biasanya melalui dua cara, iaitu menggunakan anak pokok atau menggunakan propagol. Apa itu propagol? Kita tengok. Okey, jarak tanaman bagi spesies bakau minyak adalah 1.2 meter kali dengan 1.2 meter. 1.2 kali 1.2. Manakala bagi bakau kurap adalah 1.8 meter kali dengan 1.8 meter. Tengok yang pertama. Okey, kaedah penanaman anak pokok. Ni ada dua satu melalui anak pokok, satu lagi
Prapogol. Okey. Kaedah penanaman anak pokok. Kaedah ini digunakan untuk kebanyakan spesies hutan paya laut. Beg Polytena. Polytena hendaklah ditanggalkan dan anak pokok hendaklah ditembus dengan sempurna. Ni menggunakan anak pokok. Jadi kita nak tanam, kita kena buka polybag kita yang warna hitam ni. Jangan tanam macam tu je, nanti akar dia tidak akan membantulah tumbesaran pokok tu. Jadi kita kena buka. Barulah tumbesaran anak pokok tu dia membesar dengan baik Kemudian anak pokok bakau. Okey, kita tengok. Okey, ni melalui anak pokok bakau, tengok dia buka. Jahitan dia buka, kemudian dia tanam. Kaedah penanaman anak pokok bakau yang menggunakan anak. Okey, anak pokok bakau yang telah ditanam. Ni bila air pasang ini air surut. Kita nak tanam waktu air surut supaya mudahlah kita nak tanam tu, supaya anak pokok tu stabil. Kemudian bila air pasang, kita letak dia punya sokongan kat sini, satu batang kayu untuk menyokong, untuk memberi ketahanan kepada anak pokok tu, anak pokok bakau yang telah ditanam. Ni dia punya contoh gambar dia. Okey, kemudian kaedah yang kedua, tengok kaedah penanaman Prapagol. Kaedah yang kedua, kaedah ini digunakan untuk spesies hutan paya laut untuk menghasilkan Prapagol yang boleh ditanam terus tanpa perlu disemai. Tak perlu disemai, terus boleh ditanam. Prapagol ditanam dengan cara menusuk ke dalam tanah selut sedalam 1/3 daripada panjang Prapagol. Kita tengok ni Prapagol ni. Benih daripada pokok. Okey, kemudian kaedah penanaman menggunakan Prapagol. Kemudian dia ambil 1/3 masuk ke dalam selup. Ni 1/3 ni. Ni 1/3. Kalau kita tengok 1, 2, 3. Jadi masuk satu bahagian saja. 2 bahagian lagi pastikan berada di atas. Kaedah penanaman menggunakan Prapagol. Ni tengok Prapagol ni. Prapagol yang sihat, yang keluar daripada pokok bakau tu sendiri. Okey, dapat dua cara penanaman. Yang pertama tadi penanaman menggunakan anak pokok, dan yang kedua menggunakan Prapagol atau menggunakan daripada bunga pokok tu sendiri. Kemudian aktiviti penanaman bakau. Okey, tengok ni aktiviti yang dilakukan, yang telah dilakukan. Okey, bukan satu yang senang nak tanam ni. Cabaran, kena berani. Ni program gotong royong secara beramai-ramai. Mungkin daripada sekolah ataupun pihak daripada universiti. Tengok anak pokok yang telah ditanam cantik. Okey, kemudian tengok hasilnya. Bila dah berjaya tanam, kita biar dia subuh, jadi cantik. Kemudian dah berjaya, tengok akar. Okey, ni antara pokok-pokok bakau ni antara laluan kita boleh pergi, siapa pernah pergi sekali kat Kuala Sepetang Okey, boleh buat lawatan siapa yang suka sumber alam ni memang seronok kat sini. Udara memang seronok, memang best. Okey, dapat. Jadi itu sahaja untuk penerangan cikgu. Jadi cikgu akan buat secara kesimpulan kesimpulannya berkaitan dengan pokok bakau ni lah. Pokok bakau ni adalah sangat penting Pokok bakau ni sangat penting. Kita sebagai generasi muda kena jagalah, kena jaga pokok bakau ni supaya terus ada. Macam mana cara? Kita kena buat penanaman semula. Kalau ada program daripada pihak sekolah, pihak luar, kita memberi sokongan. Sama-sama kita membantu pihak untuk membuat penanaman semula. Kemudian banyak kepentingan pokok bakau ni. Jadi kepentingan pokok bakau yang pertama adalah pokok bakau ni
dia untuk mengekalkan habitat yang terdapat di kawasan itu. Mengekalkan habitat flora dan fauna, supaya kehidupan yang terdapat di kawasan hutan paya bakau atau hutan paya laut ni tidak kepupusan, tidak berlaku pupuslah hidupan kat sana. Contoh kehidupan kat sana ada monyet, ada ikan, ada burung, ada banyak lagi lah hidupan-hidupan kat sana. Jadi bila tak ada hutan ni, makna kehidupan yang ada kat situ akan pupus lah, akan mati. Jadi macam mana kita nak teruskan jadi kita nak memastikan hidupan flora fauna ada kat sana, habitat terjaga. Kita mesti menjaga pokok bakau itu daripada musnah. Okey, itu kepentingan dia. Seterusnya kepentingan dia adalah untuk menahan, cikgu cakap tadi, sebagai benteng untuk memecah dan menahan pukulan ombak. Bila ombak yang kuat, bila dia akan kena pokok bakau tu. Bila kena pokok bakau, secara automatiknya ombak tu akan pecah. Ombak tu akan terus perlahan. Kalau kita tengok tengok gambar ni, gambar yang dah siap. Okey. Bila ombak datang daripada sini, dia akan kena pokok dulu. Ombak datang, jadi akar-akar ni, batang-batang akar pokok ni akan menjadi penahan. Dia akan memecahkan ombak. Jadi ombak secara automatik akan menjadi perlahan. Dia tak akan sampai ke dataran. Jadi akan terselamatlah, dia sebagai benteng lah. Kalau kita tengok dekat kawasan pantai yang tak ada pokok bakau ni, dia letak batu-batu. Itu adalah fungsi untuk memecahkan ombak. Ya. Okey, sebagai benteng. Dua. Flora fauna, benteng. Yang ketiga adalah mengawal dan melindungi kualiti air. Mengawal dan melindungi kualiti air di kawasan yang terlibat dengan pasang surut. Bila adanya pasang surut, jadi dia dapat mengawal kualiti air. Itu yang ketiga. Okey, jadi seterusnya proses untuk penanaman pokok dia ada dua jenis. Pokok melalui anak pokok satu, dan yang kedua melalui prapagul. Prapagul mesti ditanam 1/3. Okey, cara nak tanam, kemudian menggunakan polybag. Kemudian polybag kita kena buka, kemudian kita kena ada satu batang sokongan. Dah siap, itu proses dia. Okey, jadi untuk kerjanya adalah okey, ni adalah tugasan. Okey, tugasan yang perlu dilakukan. Okey, setiap murid perlu membuat rakaman suara berkaitan dengan, yang pertama, kamu mesti menjelaskan kepentingan pokok bakau. Yang kedua, menerangkan proses penanaman pokok bakau. Bila kamu dah membuat rakaman, buat serentak, boleh buat serentak. Kemudian kamu hantar kepada cikgu melalui grup Telegram. Hantar, tulis nama. Itu sahaja. Cikgu harap sedikit sebanyak kamu dapat belajar daripada pembelajaran kita pada hari ini. Itu sahaja. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.